Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Fattah bin Sharifuddin. Nama matrik saya 057505. Hari ini saya akan membentangkan tentang etika komputer dan sosial. Dan tajuk hari ini adalah pembangunan sesebuah pasukan. Okey, kita bergerak ke slide seterusnya. Apakah maksud pasukan? Maksud pasukan ialah memenuhi keperluan sosial manusia yang dimiliki. Dua orang berfikir lebih baik daripada seorang. Keseluruhannya boleh lebih besar daripada jumlah bahagiannya. So, untuk lebih lanjut adalah pasukan ini menyediakan kerangka kerja yang akan meningkatkan kemampuan pekerja untuk prestasi dalam merancang, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Okey, seterusnya kita bergerak kepada jawatan-jawatan dan tanggungjawab-tanggungjawab dalam sesebuah pasukan. Kita ada ketua pasukan, perakam pasukan ataupun team recorder, pasukan penasihat kualiti pasukan dan akhir sekali yang penting yang menyokong pasukan itu adalah ahli pasukan sendiri. So, ketua pasukan adalah ketua pasukan tanggungjawabnya ialah melakukan pekerjaan perhubungan rasmi antara pasukan dan seluruh organisasi. Kiranya ketua pasukan ni penting lah. Dia yang menguruskan semua organisasi dan dia adalah penyelesai masalah dalam sebuah pasukan dan dia yang paling berat jawatannya. Perakam pasukan adalah membantu ketua pasukan dengan jenis korespondensi yang lain dan dihasilkan oleh pasukan. Penasihat kualiti pasukan ialah mereka akan berfokus pada proses pasukan dan bagaimana keputusan dibuat. Ahli pasukan terbagi kepada tiga iaitu misi pasukan, peraturan tanah dan matlamat pasukan. So, dalam ahli pasukan ni mesti ramai kan. So, mereka mempunyai tiga bahagian iaitu misi pasukan, peraturan tanah dan matlamat pasukan. So, setiap tiga bahagian tu mereka akan melakukan kerja mereka. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide seterusnya iaitu kitaran kerja berpasukan. So dekat sini ada kitaran dia. Promote learning, deliver outstanding quality, respond flexibly. So dekat sini kita boleh nampak sebuah pasukan tu mempunyai kitaran yang sama. So kebanyakan pasukan menggunakan kitaran yang sama. Okey, setiap pasukan ataupun organisasi ataupun grup lah mesti diorang tidak lari daripada konflik. So, yang pertama adalah cara berkomunikasi. So, bila kita berkomunikasi dengan orang, mesti ada orang puas hati, ada tak puas hati. So, akan terjadi ni konflik jikalau kita salah guna cara berkomunikasi dengan orang. So, orang tidak puas hati dan masalah akan timbul dalam sesebuah pasukan atau sebahagiannya lah yang sama seperti pasukan. Yang kedua adalah suktor. So, kiranya ada antara ahli kita yang baru masuk dan dia tidak puas hati dengan suktor pasukan kita dan mereka akan berlakunya konflik dekat situ, tapi jangan risau. Setiap yang bermasalah pasti ada jalannya. So, yang ketiga, yang terakhir sekali adalah masalah peribadi. So, kiranya jika ahli pasukan atau pekerja kita mereka ada masalah peribadi, mungkin efek kepada pasukan kita juga dan menjadikan konflik dalam pasukan kita. So, setiap yang berjaya ataupun kerja mesti ada prestasi dan ganjaran. So, dekat sini ada bagi ganjarannya. So, ganjaran ada terbahagi kepada tiga iaitu dengan wang, dengan tanpa wang dan berbentuk macam keperluan seperti kereta dan servis-servis seperti kad minyak yang memudahkan pekerja ahli pasukan untuk datang ke kerja. Okey, seterusnya kita bergerak kepada topik seterusnya adalah kemahiran yang berkesan untuk membina sesebuah pasukan. Apakah maksud membina pasukan? Pembentukan pasukan pada dasarnya adalah fenomena bahawa orang datang dari tempat berbeza dan bekerjasama untuk tujuan untuk mencapai beberapa tujuan. So dekat sini orang mula bila kita berseorangan, kita akan melakukan kerja seorang-seorang dan dekat situ tiadanya maksud berpasukan. So setiap orang bermula dengan team leader akan memilih anak-anak buahnya untuk memilih dan membentuk sesebuah pasukan. So dekat sini mereka mestilah dari
latar belakang yang berbeza dan tempat yang berbeza. So akan terciptalah sebuah pasukan dan banyak idea yang tercetus apabila kita bekerjasama. So dekat sini adalah keperluan kumpulan. Apa yang perlu yang ada dalam sebuah kumpulan. Tadi kita cerita pasal pasukan dan kita cerita pasal kumpulan pula. So dalam sebuah kumpulan mempunyai interaksi sosial, struktur yang stabil, kepentingan bersama, menganggap diri mereka sebagai sebahagian dari kumpulan. So mestilah setiap kali kita masuk dalam kumpulan, mestilah kita rasa, takkan kita masuk kumpulan ni tak rasa kita sebahagian daripada kumpulan tu. So kita perlu menganggap, kalau tidak kita akan tidak membuat sesuatu perkara tu dengan bersungguh-sungguh. So interaksi sosial tu biasalah perlu kena dengan situasi, struktur yang stabil, kalau tidak akan berlaku konflik. Kepentingan bersama kira-kira bekerja seperti teamwork lah. Kerja bekerja sama lah, kalau tidak akan berlaku konflik juga. Okey, dekat sini lepas saya cakap tadi, antara ini terdapatnya pembezaan antara kumpulan dan pasukan. So pertama kita pergi kepada kumpulan. Perkumpulan ni akan kuat dan betul-betul fokus dalam kerja mereka dan menjalankan mesyuarat yang cakap tu. Kiranya bila mesyuarat tu diorang cakap lah berkumpulan sebab diorang tak begitu ramai. Pasukan, peranan kepimpinan yang berkongsi bersama. Kiranya pasukan tu bukan ke team leader saja yang ada peranan dia, tapi mereka semua ada peranan ni. Kumpulan tidak. Kumpulan kepada ketua kumpulan sahaja. Apa-apa ketua kumpulan kena. Yang kedua adalah tujuan pasukan khusus yang disampaikan oleh pasukan. Okey, kita bergerak kepada perkembangan dan prestasi pasukan. Tahap pembinaan pasukan peringkat pertama, pembentukan. Pasukan melalui menentangkan peraturan asas kiranya baru jumpa, kita berkenal. Lepas tu membina struktur peraturan asas lah. Yang tahap kedua, anggota berlaku beberapa konflik iaitu ribut atau pergaduhan lah. Tapi okey, boleh dikawal. Anggota menentang kawalan oleh ketua kumpulan dan menunjuk ke permusuhan. So kiranya bila dalam kumpulan tu mesti ketua tu paling function kan. So mereka akan bergaduh lah untuk memberikan siapa yang ada mereka yang patut dikasih untuk digunakan. Yang ketiga adalah norma. Anggota bekerjasama membina hubungan, perasaan, persahabatan yang erat. So ada hubungan yang erat, mestilah kumpulan tu power, betul tak? Okay. Yang tahap keempat, pemusahabatan ahli pasukan berusaha untuk menyelesaikan tugas mereka. Yang kelima, berlari. Pasukan boleh bubar untuk mencapai tujuan mereka atau kerana ahli pergi. Okey, kita bergerak kepada ketinggalan kepada pasukan dalam organisasi. Kiranya masalah lah organisasi tu boleh dapat dalam sebuah pasukan tu. Kurang keyakinan, ketidakselesaan dan risiko peribadi, etika prestasi yang lemah. Okey, ciri-ciri pasukan berkesan. Ahli pasukan harus merasakan bahawa penyertaan mereka adalah penting dan bermanfaat bagi mereka secara pribadi. Pasukan hanya boleh kekal sebagai satu entiti selagi mereka menangani masalah tertentu. Ciri-ciri pasukan yang kurang berkesan, anda tidak dapat menggambarkan misi pasukan dengan mudah. Mesyuarat itu formal, penuh sesak atau tegang. Orang tidak melakukan yang terbaik dalam suasana yang tidak selesa. Okey, sampai sini sajalah. Terima kasih.